Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan lagi yang paling menggemparkan kita di Malaysia. Ini membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikala usia beliau yang sudah menjengah umur menghampiri 100 tahun, sudah hampir tak boleh lagi melakukan apa-apa. Beliau kini berulang-alik pula disiasat oleh pihak berkuasa seperti pihak polis. Apakah nasib Tun Mahathir selepas ini? Kali ini pula dikabarkan, disahkan bahawa dalam Malaysia Gazette, polis sekali lagi merakam percakapan Tun Mahathir Mohamad. Saya kadang-kadang rasa kesian ataupun simpati dengan Tun Mahathir Mohamad dikala beliau di usia yang terlalu senja dan sudah terlalu tua untuk berpolitik. Beliau pula kini tak henti-henti dirakam pula percakapan berkaitan dengan kenyataan-kenyataan beliau yang penuh dengan kontroversi. Bilakah agak-agaknya Tun Mahathir akan berehat daripada dunia politik dunia ini? Dunia politik dunia ini tak akan berakhir. Tapi Tun Mahathir Mohamad kena ingat bahawa beliau harus mula berhenti dan berehat, meluangkan masa untuk yang sepatutnya. Polis Diraja Malaysia dilaporkan sekali lagi merakam percakapan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 30 minit hari ini. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, anggota unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman bertemu Mahathir di Yayasan Al-Bukhari pada pukul 3 petang tadi. Beliau mendakwa rakaman itu berkaitan penglibatan Mahathir dalam program sidang meja bulat proklamasi orang Melayu dan sidang media yang diadakan sejurus selepas acara tersebut. Seperti mana biasa, Tun telah menyatakan bahawa beliau akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis dan akan menjawab semua soalan di mahkamah. Akhir sekali, Tun Mahathir juga mengatakan bahawa kenyataan beliau kepada polis adalah jelas bahawa mana-mana kenyataan secara bertulis, ucapan beliau dan sebagainya adalah berdasarkan pengalaman beliau sebagai Perdana Menteri selama 22 bulan, 22 tahun, kata Muhammad Rafiq. Turut dirakam percakapan adalah bekas timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Datuk Marzuki Yahya, dan bekas anggota parti itu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Sebelum ini, media melaporkan Mahathir telah diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan berunsur penghinaan ke atas institusi diraja dan proklamasi orang Melayu. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nursia Sahuddin berkata, keterangan Mahathir diambil untuk unit siasatan jenayah terkelas D5 Bukit Aman di Yayasan Al-Bukhari pada 10.30 pagi 2 Julai lalu. Dalam kenyataan pagi tadi, Mahathir berkata, kerajaan tidak berhak untuk melarang mana-mana pihak membicarakan soal bangsa, agama dan raja 3R, khususnya semasa musim pilihan raya. Kerajaan tidak boleh larang apa-apa melainkan ia ada kaitan dengan keselamatan negara. Larang 3R terlalu umum, tidak dijelas kenapa dan bagaimana bercakap berkenan 3R boleh mencetus bahaya terhadap negara. Apakah kalau saya kata saya orang Melayu maka ia mengancam keselamatan negara? Jika saya kata orang Melayu menghadapi masalah, maka saya dianggap sebagai pemberontak yang polis perlu siasat saya, kata Tun Mahathir Mohamad lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang perkataan daripada Tun Mahathir ini? Pada pendapat saya, Tun Mahathir sudah berehat daripada dunia politik yang tak akan habis-habis ini. Umur kita pasti akan habis. Umur kita pasti akan berhenti. Dan bila berhenti, tiada satu pun yang tahu. Namun, bagi mereka yang dah berusia, masanya lebih dekat dan lebih lagi dapat dijangkakan. Jadi oleh sebab itulah lebih baiklah Tun Mahathir
berehatlah daripada dunia politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini berita paling buruk diterima oleh PAS selepas beberapa insiden melibatkan Presiden PAS. Menurut seorang pemimpin besar di dalam UMNO, yaitu Puan Zarkasi, beliau menegaskan, PAS jangan cuba lamar UMNO lagi. Wah, ini amaran paling keras, paling pedas, paling panas daripada UMNO kepada PAS. Seorang pemimpin UMNO mengakui tiada peluang kedua untuk kerjasama dengan PAS. Sekiranya parti dipimpin Adi Awang itu masih dengan sikap lama, suka menikam belakang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi Puan Zarkasi berkata, PAS telah mempersiapkan peluang menghidupkan penyatuan ummah yang terbuka menerusi kerjasama dalam Mufakat Nasional LN selepas PRU 2018. Sepatutnya PAS terlebih dahulu fokus memperkuatkan Mufakat Nasional. Tetapi tidak sampai setahun jagung, PAS main dua kolam apabila bekerjasama dengan Bersatu yang memang mahu membunuh UMNO. Selagi PAS dengan sikap lamanya, konsep penyatuan ummah sukar dicapai melalui pendekatan parti politik. Mesti ada tikam belakang, katanya. Adun Rengit itu mengulas gesaan veteran UMNO Tajuddin Abdul Rahman yang mahu dua parti itu menghidupkan semula Mufakat Nasional demi perjuangan agenda orang Melayu yang disifatnya kini sebagai terkebelakang. Terdahulu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu sedia bekerjasama dengan UMNO sekali lagi menerusi platform Mufakat Nasional. Bagaimanapun tidak mahu ia melibatkan pemimpin UMNO yang berpakat dengan DAP. Ahli Parlimen Kubang Krian itu juga percaya sebahagian besar dalam UMNO masih sayangkan Mufakat Nasional yang digagaskan pada tahun 2019. Seperti mana pihaknya dalam Perikatan Nasional mahu penyatuan bersama semua parti Melayu. Mengulas lanjut, Puan berkata, beliau mengalu-alukan saranan Tajuddin, namun berpendapat lebih baik UMNO menumpukan peranannya dalam kerajaan perpaduan. Tidak perlu buang masa dengan perkara yang sudah dibuat tetapi gagal, kata beliau. Lebih baik UMNO fokus kerajaan perpaduan, katanya ketika turut mendakwa politik PAS pasca PRU 15 semakin mundur dan memecah belahkan umat Islam. Dipetik daripada FMT, dipetik daripada mykmu.net dengan tajuk PAS jangan cuba lamar UMNO lagi. Jadi dengan ini saudara-saudara sekalian, kalau Mufakat Nasional, bukan Mufakat Nasional, Perikatan Nasional atau PAS nak mahu menumbangkan kerajaan semula, tiada cara lain mereka perlu memujuk, melamar UMNO sekali lagi. Tapi dengan penegasan daripada Puan Zarkasi ini dan penugasan yang telah pun dibuat juga oleh Zahid Hamidi, memang tiada harapan langsung untuk PAS maupun Muhyiddin menjadi Perdana Menteri di tengah jalan sekali lagi. Kerana selagi UMNO melalui N-Block, iaitu melalui presidennya, masih menyokong Anwar Ibrahim, selagi itulah Anwar Ibrahim akan tetap menjadi Perdana Menteri di Malaysia yang berdaulat, yang berkuasa dan dipilih oleh rakyat, bukan melalui aktiviti haram, iaitu aktiviti tebuk atap sini sana. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, di petik daripada sabudin.com. Fitnah makin berleluasa. Sampai raja pun jadi mangsa dan kerajaan mesti bertindak segera. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda membantu untuk meningkatkan, mengembangkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, raja adalah lambang kedaulatan negara. Tiada seorang pun di Malaysia
maupun di negara ini, maupun di luar negara ini, siapapun di seluruh dunia ini tidak berhak sama sekali untuk menghina, apalagi memfitnah seorang raja. Tetapi tindakan fitnah yang semakin berleluasa daripada kalangan orang yang tidak bertanggung jawab ini harusnya dihentikan dengan segera. Sampai raja pun jadi mangsa, kerajaan mesti bertindak segera. Semua kita tentunya setuju bahawa sekarang ini fitnah tumbuh begitu subur, bercambah bersilih ganti dan marak dengan berleluasa sekali. Setiap hari ada saja fitnah disebarkan dan dengan bantuan pelbagai saluran media sosial, ia dengan pantas menjadi olahan sebuah hidangan enak yang terbuka dipersembahkan untuk dijamah oleh sesiapa saja. Dan tentunya semua orang juga setuju bahawa fitnah ini lebih berkembang di ketika PAS menjadi pembangkang. Ada fitnah yang segera disedari oleh pembuatnya, lalu mereka segera memohon maaf, dan tidak kurang yang sebenarnya hanya terbukti setelah dibawa ke mahkamah. Macam dalam kes fitnah aset tabung haji kononnya dijual kepada bukan Islam setelah bertahun-tahun melalui proses mahkamah. Baru hari ini, pembuat fitnah itu sendiri menarik balik rayuan atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim. Ini bermakna akhirnya tukang fitnah sendiri sudah mengaku kalah dan tidak mampu lagi mempertahankan apa yang difitnahkan itu. Selepas 2018 di mana Pakatan Harapan menjadi kerajaan, ketika itu bermulalah pelbagai jenis fitnah tersebar, terutama berkaitan kepentingan Melayu dan Islam. Semua fitnah itu jika diteliti, dicipta dan disebarkan hanyalah semata-mata untuk memburukkan kerajaan kerana ada DAP di dalamnya. Kemudian setelah Pakatan Harapan tumbang melalui langkah Sheraton dan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS menjadi kerajaan, tidak pula kedengaran ada fitnah-fitnah berkaitan Melayu dan Islam berleluasa. Walhal kerajaan yang wujud itu tidaklah lebih baik daripada kerajaan sebelumnya. Sekarang, setelah Pakatan Harapan kembali menjadi kerajaan bersama UMNO BN, malah sekali lagi ada DAP di dalamnya, ternampak mesin fitnah semacam aktif semula. Tidak saja pemimpin politik dan kerajaan menjadi sasaran fitnah pada ketika ini, bahkan sudah sampai ke tahap di mana Sultan dan Raja pun turut difitnah sama. Sebelum ini, Sultan Perak dijadikan mangsa fitnah di mana ucapan lama baginda dipetik dan diedit secara terpilih untuk disesuaikan dengan situasi semasa bagi meraih laba politik. Manakala yang terbaru Sultan Selangor pula difitnah berkaitan penutupan sekolah agama dan takfiz di negeri itu. Sultan Selangor dengan segera mengarahkan pihak polis agar mengesan pemfitnah berkenan untuk seterusnya diambil tindakan yang sewajarnya. Pejabat Sultan Perak sebelumnya juga membuat laporan polis berkaitan fitnah terhadap baginda itu. Kenapakah fitnah berkaitan Islam dan Melayu hanya berleluasa ketika PAS menjadi pembangkang saja? Meski direkodkan mereka yang paling banyak kalah dalam saman fitnah, seolah-olah ketakutan kepada balasan api neraka kerana dosa fitnah itu langsung tiada. Lebih malang dalam fitnah terhadap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkaitan permohonan kewarganegaraan yang mana ia sudah pun diberi penjelasan, tetapi ia tetap diulang-ulang kembali dengan lidah rasmi PAS sendiri turut menjadi penyebar serta penggalaknya. Mendepani semua fitnah yang telah sampai ke tahap kronik ini, kerajaan sudah tidak boleh berdiam diri dan bertolak ansur lagi. Tindakan tegas mesti diambil tanpa kompromi dan seperti mengubati kencing manis, kalau perlu dipotong kaki, maka itulah yang perlu dilakukan dengan segera.
Kemudian, kalau perlu dipotong kaki yang sebelah lagi, tolong jangan berlengah lagi daripada melakukannya. Tanpa keberanian mengambil tindakan tegas dan keras, kerajaan ini bukan saja dilihat lemah di mata rakyat, bahkan tidak mustahil akan tumbang di tengah jalan. Sebelum semua itu berlaku, mereka yang ada kuasa di atas sana, janganlah duduk diam saja. Tulis oleh Sambuddin Hussein, 29 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.